Zakaria, bernombor matrik 204115. Okey, dalam video kali ini saya akan menemu ramah Cik Nurul, iaitu pelajar lepasan SPM pada tahun 2020. Jadi memandangkan dia baru saja mendapat keputusan SPM, jadi kita akan menanyakan berkaitan hala tujunya selepas ini, selepas SPM maksudnya. Jadi kita berkenalan dulu dengan tuan punya badan. Jom Cik Nurul memperkenalkan diri. Assalamualaikum, dahai. Nama saya Nurul Adli Fatihin binti Zakaria. Saya berumur 18 tahun dan saya merupakan lepasan SPM pada tahun 2020. Okey, saya sedia maklum Cik Nurul baru saja mendapat keputusan SPM. Jadi, apakah hala tuju selepas ini? Adakah belajar ataupun bekerja? Of course lah, sambung belajar. Kerana pada usia saya ni, bagi saya terlalu muda untuk bekerja. Dan saya masih ingin mencapai cita-cita saya selagi mampu. Boleh saya tahu Cik Nurul nak sambung belajar kat mana lepas ni? Semestinya selepas SPM akan ada banyak tawaran yang ditawarkan kepada pelajar lepas SPM. Contohnya IPG, UPU dan matrikulasi. Saya baru-baru ini saya telah mengisi kesemua tawaran tersebut dan yang paling saya fokuskan dan merupakan tujuan utama saya ialah ke matrikulasi, kerana bagi saya sangat advance jika melanjutkan pelajaran ke matrikulasi, kerana salah satunya menjimatkan waktu pengajian, iaitu setahun sahaja. Seperti mana yang kita tahu, sesungguhnya pelajar yang mengambil aliran sains akan mendapat keistimewaan, iaitu dapat melanjutkan pelajaran ke matrikulasi berbanding pada pelajar aliran yang lain. Dan bagi saya amatlah beruntung jika saya dapat memasuki matrikulasi, kerana tempoh pengajiannya hanyalah setahun sahaja dan menjimatkan masa saya dengan umur saya untuk melanjutkan lagi pengajian saya ke peringkat degree, master dan PhD untuk menjadi seorang doktor, kerana saya sangatlah meminati bidang perubatan sejak dari kecil lagi. Dan bagi saya, jika saya memasuki matrikulasi akan menjimatkan masa dengan umur saya, dan insya-Allah jika saya ada berpeluang untuk menjadi seorang doktor, saya akan menjadi doktor yang agak muda daripada umur. Di tingkatan 3, saya bertekad dan bersungguh-sungguh belajar kerana saya ingin memasuki kelas sains, kerana itu merupakan peluang, salah satu laluan untuk saya mencapai cita-cita saya menjadi seorang doktor. Dan alhamdulillah berkat usaha saya mendapat 10A. Alhamdulillah dengan 10A itu saya dapat menduduki kelas sains dan pada tingkatan 4 dan 5. Okey, sepanjang perkongsian tadi, saya dapati Cik Nurul tidak menyebut pun berkaitan pengajian di tingkatan 6. Kalau boleh saya tahu kenapa ya? Oh ya, salah satu sebabnya di sekolah saya, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Raja, tingkatan 6 yang terdapat di situ hanyalah untuk aliran sastra dan ekonomi. Sains sama sekali tidak ada, dan saya merasa amatlah rugi jika saya melanjutkan pelajaran di tingkatan 6 di sekolah itu dengan menukar aliran saya, iaitu ke aliran sastra atau ekonomi. Atau boleh dikatakan jiwa saya sangatlah utuh pada aliran sains dan tidak akan pernah saya tukar aliran saya kepada sastra, kerana saya sama sekali tidak meminati aliran sastra. Jadi pilihan untuk belajar di tingkatan 6 di sekolah saya mungkin akan hanya sementara menunggu keputusan daripada tawaran yang lain, iaitu UPU, matrikulasi,
saya hendaklah melanjutkan pelajaran saya ke tingkatan 6 kerana jika saya melepaskan peluang itu dan jikalau saya tidak ada rezeki untuk saya melanjutkan pelajaran ke tempat lain, saya akan stay di tingkatan 6 dan saya akan mencuba pengalaman baru dan menerokai jiwa baru, iaitu jiwa sastra. Boleh saya tahu dalam pengisian UPU itu apakah kursus yang dipilih oleh Cik Nurul? Okey, seperti mana yang kita tahu, di dalam UPU terdapat 12 pilihan untuk kursus dan wajib diisi hanyalah 6. Yang pertama ialah asasi perubatan, yang kedua asasi sains hayat, yang ketiga asasi sains fizikal, yang keempat farmasi, sains kejururawatan, dan banyak lagi lah. Saya agak ingat lupa kerana terlalu banyak yang saya isi. Tapi yang paling penting ialah semua berkaitan dengan hospital dan perubatan. Okey, sangat menarik perkongsian yang diberikan oleh Cik Nurul. Daripada perkongsian itu, saya dapati hala tuju Cik Nurul selepas ini sudah pastinya dalam bidang perubatan lah, sebab banyak yang berkaitan dengan bidang perubatan. Jadi saya doakan semoga Cik Nurul lepas ini lebih berjaya lagi dalam bidang yang akan diceburi, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Semoga kita berjumpa lagi untuk masa yang akan datang. Bye-bye.